Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. وعلى آله وأصحابه وتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم. افتح لنا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu, kita duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan solat fardu zuhur berjemaah, dan kini kita duduk dalam satu majlis ilmu, dan kita harapkan semoga kesempatan ruang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini Allah taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Yang keduanya, tuan-tuan, alhamdulillah kita memanjatkan sangat-sangat syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu dengan Ramadan dan dapat melaksanakan ibadah puasa, dan kini pada hari yang ketujuh. Dan kita harapkan semoga dengan keberadaan kita di dalam Ramadan ini Allah penuhkan kehidupan kita ni dengan sebesar-besar keampunan, seluas-luas keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan sebesar-besar kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita di dunia, dan lebih-lebih lagi besok di akhirat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah yang sering kali kita dengar bila masuk saja Ramadan, kefarduan ibadah puasa ini satu gambaran yang Allah Ta'ala berikan bukan hanya sekadar kita ataupun umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang berpuasa. Bahkan ibadah puasa ni telah disyariatkan pada umat-umat yang terdahulu. Salah satu contohnya tuan-tuan, Nabi Allah Adam alaihissalam sendiri berpuasa. Ketika Nabi Allah Adam AS diturunkan oleh Allah SWT ke dunia atas sebab yang sehinggakan Allah menurunkan Nabi Allah Adam daripada syurga, dan akhirnya ketika Nabi Allah Adam memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disertakan ketika itu keadaan Nabi Allah Adam AS dia berpuasa. Dan puasa Nabi Allah Adam AS ketika itu tuan-tuan, satu gambaran memohon ampun ataupun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tuan-tuan, Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi Allah Nuh alaihissalam pun berpuasa ketika berada di dalam bahtera. Dan ketika itu Nabi Allah Nuh alaihissalam berpuasa tuan-tuan sebagai tanda syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam, dan juga umat manusia yang ada di dalam bahtera lebih kurang 80 orang yang terselamat daripada banjir besar sebagai satu musibah balak yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tuan-tuan di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa pun berpuasa.
Nabi Allah Musa alaihissalam berpuasa tuan-tuan sebagai tanda syukur dan terima kasih kepada Allah SWT atas keselamatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Allah Musa alaihissalam bersama dengan kaum dia yang terselamat daripada serangan Fir'aun la'natullah. Ketika Fir'aun la'natullah datang mengejar Nabi Allah Musa dengan membawa bala tentera 300,000, dan ketika itu Nabi Allah Musa alaihissalam berada di sungai Nil. Di belakangnya ada Fir'aun, di hadapannya ada sungai yang sangat luas. Maka ketika itu Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam supaya diketuk sungai tadi dengan tongkat, lalu terbelahlah air lautan tadi tuan-tuan, sehingga kan Nabi Allah Musa begitu juga kaumnya dapat menyeberangi sungai tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bila lepas menyeberangi tadi, Fir'aun yang mengikuti belakang tadi, Allah izinkan laut tadi bersambung semula, dan akhirnya Fir'aun bersama dengan 300 orang, 300,000 tenteranya ditelan oleh Allah SWT melalui air tersebut. Dan akhirnya selamatlah Nabi Allah Musa alaihissalam bersama dengan kaumnya Bani Israel ketika itu, dan sebagai tanda rasa syukur dan terima kasih Allah Subhanahu terima kasihnya Nabi Allah Musa alaihissalam kepada Allah SWT, Nabi Allah Musa berpuasa kepada Allah SWT. Begitu juga tuan-tuan, kita lihat pula bagaimana sejarah persyariatan puasa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala mula turunkan ayat puasa ni tuan-tuan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ayat ni diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di Madinah, dan menunjukkan pensyariatan ibadah puasa ketika itu. Dan umat Islam Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat ketika itu tuan-tuan melalui situasi keadaan pensyariatan ibadah puasa ni 3 sesi, 3 peringkat. Peringkat yang pertama tuan-tuan, Allah Ta'ala turunkan ayat tadi dan diikuti dengan ayat selepas daripada tu. Allah Ta'ala syariatkan puasa tidak sebagaimana puasa kita hari ni. Puasa peringkat awal dulu tuan-tuan, Allah perintahkan ataupun syariatkan ibadah puasa bagi mereka yang nak puasa. Bagi mereka yang tak nak puasa, bukan tak mampu, tak nak puasa. Yang tak nak puasa tuan-tuan, dia boleh boleh bagi makan kepada orang fakir miskin. Itu awal-awal persyariatan ibadah puasa. Kemudian sesi yang kedua ataupun tingkatan yang kedua ataupun peringkat yang kedua tuan-tuan, iaitu mereka berpuasa pada siang hari dan juga pada malam hari waktu tidur. Bila tidur saja ketika tu dah tak boleh buat benda lain. Jadi keadaan yang kedua sedemikian. Bila ketika mana Sayyidina Umar Al-Khattab datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa pada malam hari ketika dia tidur, dia tersedar, kemudian dia bersama dengan isteri dia. Sedangkan waktu itu waktu puasa. Sehingga kan Allah SWT turunkan ayat kepada Nabi SAW menggambarkan akhirnya bahawa puasa itu hanya sekadar menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari. Itu 3 peringkat situasi keadaan yang dilalui tentang ibadah puasa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ingat tuan-tuan, dan kita ni pula Allah Ta'ala syariatkan ibadah puasa secara jelas. Allah Ta'ala sebut la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang bertakwa. Penting tak sifat takwa ni tuan-tuan? Sifat takwa ni sangat penting, terlalu penting. Sehingga Allah Ta'ala sebut inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisiku adalah orang-orang yang bertakwa. Tidak ada orang lain yang lebih takwa, lebih hebat, lebih agung, lebih besar di sisi Allah SWT kecuali orang yang bermegang sifat takwa tersebut. Dan sifat takwa inilah yang Allah Ta'ala nak didik, Allah Ta'ala nak ajar, Allah Ta'ala nak tarbiyah, dan Allah nak gambarkan kepada kita di dalam bulan Ramadan ini. Apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat, dan bukan hanya sekadar kita berpuasa semata-mata, tetapi ada jauh perkara yang lebih besar daripada itu perlu kita jaga dan perlu kita pelihara. Itu sebabnya tuan-tuan,
dua peringatan besar yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah puasa dan juga Ramadan. Yang pertamanya tuan-tuan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam turun daripada mimbar, datang Jibril alaihissalam menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, berhenti, dia kata. Rasulullah pun berhenti. Sahabat melihat keadaan Rasulullah yang berhenti di tangga ketika turun daripada mimbar. Lalu ketika itu Jibril alaihissalam pun memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mengangguk dan membenarkan apa yang diperkatakan oleh Jibril alaihissalam. Wahai Muhammad, apa yang akan perkatakan nanti kau angguk dan kau benarkan. Rasulullah pun angguk dan Rasulullah benarkan. Tiga perkara yang disebut oleh Jibril ketika pertemuan tersebut. Yang pertamanya, Jibril kata, celakalah orang yang mendengar namamu wahai Muhammad tetapi dia tidak menyahut dengan sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kita dengar orang menyebut Rasulullah SAW ataupun menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu tidak dinyahut, tidak disahut, tidak dijawab dengan sallallahu alaihi wasallam, maka celaka orang tu. Yang pertama. Yang kedua pula, Jibril kata, wahai Muhammad, angguk dan benarkan. Celakalah orang yang ada ibu bapa, ada mak, ada ayah, tetapi mak dengan ayah dia tidak jadi kunci dan penyebab untuk dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia ada mak, dia ada ayah, tapi mak ayah dia tadi tidak menjadi sebab untuk dia dapat masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang ni orang celaka. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, Nabi Jibril alaihissalam nyatakan lagi, wahai Muhammad, benar, angguk dan benarkan. Celakalah orang yang berpuasa dan bertemu dengan Ramadan, lalu dia melepasi puasa dan Ramadan tadi dalam keadaan dia tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang ni orang celaka. Begitu keadaan tuan-tuan, bagaimana peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW dan disampaikan kepada umat Nabi. Bagaimana kita melalui Ramadan ni tuan-tuan melaksanakan ibadah puasa. Kalau katalah kita tak dapat menggapai tuan-tuan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, ditakuti takut datangnya celaka daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuba bayang, kata-kata ni bukan kata-kata saja-saja, peringatan yang jelas. Satu peringatan yang sangat diberikan penekanan oleh Nabi SAW kepada kita. Kalau katalah kita terlepas mata-mata sahaja tuan-tuan, tak dapat apa-apa, mungkin terlepas pahala, tak apa lagi. Yang kita takut pahala tak dapat, celaka pula datang daripada Allah Subhanahu wa taala, na'uzubillah min zalik. Itu sebabnya Nabi SAW ingatkan peringatan yang kedua. Apa Nabi SAW sebut? Rasulullah SAW sebut, sia-sialah orang yang berpuasa kalau hanya puasa dia tu lapar dan dahaga sahaja. Maknanya dia puasa tu hanya semata-mata lapar dan dahaga. Dia tak makan, dia tak minum, tak lebih daripada tu. Tapi tidak ada penjagaan-penjagaan lain. Inilah tuan-tuan kata-kata ataupun peringatan daripada Jibril dan juga melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa lahirlah peringatan daripada ataupun ulasan daripada Imam Ghazali rahimahullah taala. Imam Ghazali ingatkan kita bahawa puasa ni tuan-tuan ada 3 tingkatan. Yang pertama, puasa orang awam. Puasa orang awam ni macam mana tuan-tuan? Puasa awam ni macam mana? Puasa awam ni iaitu orang yang berpuasa ataupun menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Hanya tu saja yang dia jaga, tak lebih daripada tu. Dia menahan diri daripada makan dan minum, dia menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan, tak lebih daripada tu. Ni puasa orang awam. Sah tak tuan-tuan? Sah. Selagi mana seseorang tadi dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, maka hukumnya sah. Tetapi setiap ibadah yang kita lakukan sah tuan-tuan, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditakuti takut tidak diterima. Ini yang disebut oleh Nabi SAW. Kalau katalah puasa kita ni tuan-tuan hanya sekadar lapar dan dahaga, tak lebih daripada itu, maka puasa tadi sia-sia. Lalu Imam Ghazali kata, tingkatan yang kedua dipanggil tingkatan khas, tingkatan puasa khas. Tingkatan puasa khas ni macam mana tuan-tuan? Tingkatan puasa khas ni iaitu orang yang menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari, dan juga dalam keadaan anggota zahirnya puasa dan anggota batinnya puasa. Anggota zahirnya puasa dan anggota batinnya juga berpuasa. Apa yang dikatakan anggota zahir? Anggota zahir ni tuan-tuan ada 7. Yang pertamanya mata, kedua telinga,
yang keempat mulut, yang ketiga mulut, yang keempat dua tangan, yang kelima dua kaki, yang keenam perut, dan yang ketujuh kemaluan. 7 anggota yang perlu dijaga bagi orang yang berpuasa khas. Tingkatan ni tuan-tuan, orang ni bukan hanya sekadar menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, tetapi dalam keadaan anggota dia juga berpuasa. Mata dia berpuasa, telinganya puasa, mulutnya puasa. Macam mana mata puasa tuan-tuan? Mata berpuasa, mata tidak melihat perkara-perkara yang Allah Ta'ala tak suka, perkara yang Allah Ta'ala larang, perkara yang boleh mengundang kepada datangnya kemurkaan Allah SWT. Maka dia tidak melihat perkara-perkara tersebut, dan dia mencuba melihat perkara-perkara yang Allah Ta'ala suka. Tengok kalam Allah, tengok kitab Allah, tengok pasangan kita, tengok ibu bapa. Ini semua tuan-tuan perkara-perkara yang boleh mengundang rasa suka Allah SWT ke atas kita. Begitu juga telinga. Telinga berpuasa, iaitu telinga tidak mendengar perkara-perkara yang Allah Ta'ala tak suka, perkara yang Allah Ta'ala larang. Tidak mendengar perkara-perkara yang sia-sia. Telinga mendengar perkara-perkara yang betul-betul baik yang Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala suruh kita dengar kalam Allah. Allah Ta'ala suruh kita dengar hadis-hadis Nabi sebagai peringatan. Allah Ta'ala perintah kepada kita mendengar tazkirah, nasihat. Jangan kita dengar perkara-perkara yang lara, perkara-perkara kosong yang tidak mendatang manfaat, apatah lagi perkara yang boleh mengundang kepada datangnya mudarat ataupun kehancuran. Begitu juga lisan, ungkapan mulut ni tuan-tuan, apa yang kita ungkapkan. Itu sebabnya Nabi SAW ajar kepada kita tentang mulut ni tuan-tuan, perkara-perkara ungkapkanlah ataupun ucapkanlah perkara-perkara yang baik yang mendatangkan manfaat. Jika tidak, senyap itu jauh lebih baik. Senyap lebih baik daripada kita bercakap kosong. Ataupun setidak-tidaknya tuan-tuan, basahi mulut kita ini dengan zikrullah, selawat, istighfar. Ataupun kalau katalah tidak ada benda-benda tadi, maka senyap itu jauh lebih baik yang telah diajar oleh Nabi SAW. Begitu juga dua tangan tuan-tuan, apa yang kita ambil, apa yang kita terima, apa yang kita beri, maka perlu kita nilai sama ada kita ambil ataupun kita beri tadi, perkara tadi betul-betul Allah Ta'ala suka ataupun perkara yang Allah Ta'ala tak suka. Begitu juga dua kaki kita, ke mana kita pergi, tempat yang kita pergi itu tempat yang Allah Ta'ala suka ataupun tempat tak suka. Kalau katalah tuan-tuan, perkara tempat yang kita datangi tadi tuan-tuan dalam keadaan yang tidak suka, maka lebih baik kita jauhi, ataupun perkara yang tidak mendatangkan manfaat, maka ketika itu duduk di rumah itu jauh lebih baik. Begitu juga perut, apa yang kita masukkan tuan-tuan dalam bab perut. Makanan yang kita masukkan bukan lagi syubhat ataupun haram saja perbicaraan. Bahkan tuan-tuan perlu diingatkan bahawa dalam bab ibadah puasa ni, kemuncak tuan-tuan penentu kepada baik ataupun tidak puasa kita ni tuan-tuan, ketika kita berbuka. Ketika kita berbuka tuan-tuan, itu sebabnya Nabi SAW ajarkan kepada kita dalam bab makan ni, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Tetapi dalam masa yang sama tuan-tuan, Rasulullah SAW ingatkan kepada kita, jangan sesekali kita makan ketika terlalu lapar. Jangan makan ketika terlalu lapar. Kenapa tuan-tuan? Kerana kalau makan ketika terlalu lapar, takut ketika itu adab-adab makan, bahkan tuan-tuan sampai mengundang kepada sifat gelojoh, sifat yang boleh merosakkan adab kita ketika makan tadi tuan-tuan. Itu sebabnya ketika berbuka ni tuan-tuan, sebaik-baiknya kita berbuka terlebih dahulu dengan air dan korma, kemudian kita sembahyang, lepas sembahyang baru makan. Ketika itu jauh lebih tertib makan kita. Kerana apa tuan-tuan? Tuan-tuan, dalam tubuh kita ni ada tembuluk, ada tempat makan, tempat simpan makan. Maka di situ tuan-tuan dia ada satu sensor. Sensor ni tuan-tuan, bila kita masuk saja makanan, tak kira lah sekecil-kecil makanan, sebiji tamar ataupun sekeping roti tuan-tuan, bila masuk saja, dia sentuh saja sensor tadi tuan-tuan, sensor tadi akan hantar ke otak, beritahu kita kenyang. Jadi waktu tu kita tidak lagi mau makan tuan-tuan. Begitu juga kalau kita berbuka dengan hanya sekadar air dan juga tamar tadi, dia akan hantar sensor, sentuh sensor tadi, dan dia akan hantar ke otak dan bagi tahu kenyang, rasa kenyang tadi. Lalu ketika tu, dengan masa yang kita solat tadi tuan-tuan, memberi ruang dan tempat untuk makanan tadi sentuh sensor tadi. Dan selepas daripada solat, bila timbul rasa kenyang tadi, mungkin kita makan juga, tapi tidaklah keadaan kita makan tu seperti kita makan waktu dalam keadaan kita lapar awal-awal berbuka tadi.
Itu keadaan tuan-tuan yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kemaluan. Lebih-lebih lagi tuan-tuan dalam bulan puasa ni, tidak boleh kita mengeluarkan air mani dengan sengaja, berjimat dan sebagainya. Bagi orang berpuasa, dia berjimat maka dikenakan memerdekakan hamba ataupun beri makan puasa selama 60 hari, ataupun tak mampu juga tuan-tuan, beri makan kepada 60 orang fakir miskin. Itu dalam bab permasalahan kemaluan tadi. Begitu juga tuan-tuan anggota batin yang perlu kita jaga. Anggota batin ni macam mana tuan-tuan? Iaitu hati. Hati kita perlu berpuasa. Macam mana hati puasa tuan-tuan? Pastikan hati kita ni tidak didatangi oleh penyakit-penyakit hati. Penyakit hati ada 5. Yang pertama riak, yang kedua takabur, yang ketiga ujub, yang keempat sum'ah, dan yang kelima tuan-tuan iaitu hasad. Kelima-lima penyakit hati ni dijaga dan dipelihara supaya jangan ada pada hati kita. Nak menunjukkan bahawa kita berpuasa. Jangan ada sifat riak. Riak ni apa tuan-tuan? Tidak ikhlas. Ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, Allah Ta'ala perintahkan kepada kita supaya ikhlas dalam melaksanakan segala ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu lawan ikhlas ni tuan-tuan iaitu riak. Buat sesuatu perkara tujuan dan matlamat selain daripada Allah. Itu sebabnya puasa ni adalah salah satu pentarbiahan bagaimana kita nak belajar ikhlas. Tak kira lah sama ada di hadapan orang ke, belakang orang ke, orang tak tahu sekalipun tuan-tuan, tetap kita puasa. Kerana apa? Kerana kita puasa kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita puasa bukan kerana Allah, bila kita berada di belakang orang, orang tak tahu, maka kita makan. Itu sebabnya ibadah puasa ni tuan-tuan, salah satu tujuan matlamat Allah nak didik kita supaya menjadi orang yang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga takabur. Takabur ni apa tuan-tuan? Takabur ni rasa besar diri. Tandanya bila dia bercakap dia je lebih, orang lain kurang. Itu salah satu tanda disebut oleh para ulama. Dia rasa diri dia hebat, orang lain kecil dan sebagainya. Jadi jangan ada sifat takabur, kerana dengan sifat takabur inilah Allah SWT singkirkan, halau syaitan ataupun iblis Azazil daripada syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan sifat takabur. Kemudian tuan-tuan jangan ada sifat ujub. Sifat ujub ni apa tuan-tuan? Rasa diri dia baik, dia tak tunjuk rasa hebat, tak. Kalau bahasa Melayu kita tu tuan-tuan, masuk bakul angkat sendiri. Dia rasa diri dia hebat. Berhati-hati tuan-tuan, sifat ujub ni sangat-sangat ditakuti, kerana dia tak nampak, sangat halus. Dia sembahyang, dia puasa, dia zakat, dia tak ada rasa besar diri pada orang lain, tapi dia syok sendiri. Kalau bahasa kita mudah faham, syok sendiri. Dia rasa diri dia baik. Itu sebabnya tuan-tuan dalam bab ujub ni tuan-tuan, Nabi SAW gambarkan ujub ni seperti api dalam sekam. Api dalam sekam ni tuan-tuan, dia memakan segala kebaikan-kebaikan, sehingga kan para ulama menyebutkan Allah Ta'ala bila tidak kendaki kebaikan atas seseorang itu, cukup dengan semata-mata didatangkan sifat ujub sahaja dalam diri seorang tu, sudah habis segala kebaikan. Dan bila tika mana dia mati, Allah SWT campakkan dia ke dalam neraka Allah SWT. Cukup dengan sifat ujub saja. Na'udzubillah min zalik. Kita minta sama-sama supaya Allah Ta'ala lindungi kita daripada sifat ujub. Begitu juga sifat sum'ah. Sifat sum'ah ni macam mana tuan-tuan? Sifat sum'ah ni iaitu dia memperdengarkan kepada orang lain segala kebaikan yang dibuat. Ditunjuk-tunjuk kat orang lain tuan-tuan. Pagi dia tidur, orang tentuh dia, kenapa ngantuk sangat? Dia kata, bukan ngantuk apa, dia kata malam tadi tak boleh tidur. Oh, dia kata, kenapa tak boleh tidur? Malam tadi baca Quran sampai khatam Quran. Dia nak cerita bab dia baca Quran sampai khatam. Dia nak cerita ke orang. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, jangan diceritakan kebaikan, biar hanya Allah SWT sahaja tahu. Kalau katalah kita nak bercakap sekalipun, biarlah kita bercakap dengan Allah. Kerana bercakap dengan Allah segala kebaikan kita itu tidak mengganggu keikhlasan ataupun sifat sum'ah tadi. Kemudian tuan-tuan yang terakhir iaitu sifat hasad. Apa hasad? Hasad iaitu dengki. Bahasa kita dengki. Tak boleh tengok orang lain lebih, rasa tak puas hati. Orang hasad ni tuan-tuan, dia ada masalah iman. Dia ada masalah iman terhadap qada Allah. Dia ada masalah iman terhadap qadar Allah SWT tuan-tuan. Itu sebabnya jangan sesekali ada sifat hasad. Kerana sifat hasad ni adalah penyakit hati dan juga perosak kepada keimanan seseorang terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Imam Ghazali kata, tingkatan yang kedua ni tuan-tuan, tingkatan khas. Dan tingkatan kedua ni bukan hanya sekadar dia berpuasa, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, bahkan sampai tahap
Anggota zahir dia puasa dan anggota batin juga puasa. Dan tingkatan yang paling tinggi sekali puasa orang khawasul khas. Khawasul khas ni tuan-tuan, dia puasa macam mana? Iaitu puasa dia tuan-tuan, seorang tadi berpuasa bukan kerana pahala, bukan kerana kebaikan, bukan kerana kelebihan, bukan kerana syurga, bukan sebab azab neraka Allah, bukan sebab neraka Allah. Dia puasa betul-betul hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah perintah puasa, dia puasa. Allah Taala suruh puasa, dia puasa. Allah Ta'ala nak kasih syurga, dia terima. Allah Ta'ala nak campak sekalipun ke dalam neraka, dia akan terima. Kalau itulah yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasa ni tuan-tuan, orang puasa tingkatan khawasul khas ni, dia tidak melihat kepada pahala, dia tidak melihat kepada dosa dan sebagainya. Yang dilihat matlamat tujuannya hanya semata-mata mencari cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini satu peringatan yang sangat jelas, gambaran oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, supaya kita berusaha tuan-tuan untuk mengejar tingkatan yang paling tinggi, tingkatan yang paling Allah redha. Allah Taala sebut jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Balasan mereka itu di sisi Tuhan, iaitu syurga, jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Syurga yang ada tingkatan dan di bawahnya ada sungai-sungai. Khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalam syurga tadi. Radhiyallahu anhum, mereka reda kepada Allah dan Allah reda kepada mereka. Zalika liman khasyya rabbah. Inilah sedemikian mereka yang takutkan Tuhan mereka. Kita harapkan sama-sama tuan-tuan, semoga tahun ini, puasa kali ini dan Ramadan kali ini tuan-tuan, Allah Ta'ala betul-betul memberikan kebaikan sebesar-besar. Bukan hanya sekadar kebaikan itu berupa pahala, tetapi kebaikan dan dorongan daripada Allah untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita baik di dunia dan lebih-lebih lagi kita baik di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan jangan sesekali Allah Ta'ala masukkan kita dalam golongan yang sia-sia, apatah lagi golongan yang mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu menunjuk kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara, mohon maaf di atas segala-galanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.